اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. So, minggu lepas kita belajar tentang latar belakang pentadbiran perundangan hubungan luar untuk 5 buah negeri, untuk 5 buah negeri di Tanah Melayu. Dia punya tempat ialah PKKTJ, iaitu Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. 5 buah negeri. Siapa tu boleh mutekan bising tu? Alhamdulillah. Okey. Siapa lagi orang yang sudah masuk? Right. Okey, 5 buah negeri. Jadi minggu lepas cikgu sudah ada bagi ini latihan kan? Latihan ini kamu buat kat rumah ke ataupun kita sudah buat? Sudah pincang tak jawapan dia? Sudah ke belum? Tolong bagi respon. Latihan ini sudah bincang jawapan ke belum? Okey, belum ah. Okey. Jadi belum. Okey, saya akan bagi jawapannya sekarang. Kamu ada print out ke bahan ni? Ada print out ke? Tak ada printer, so macam mana? Macam tu je lah. Tak ada printer, lepas tu tak ada salin. Jadi kita buat kerja sia-sia saja. Okey, saya bagi jawapan untuk yang sudah buat ataupun yang sudah print out tapi belum buat jawapan. Okey, yang 1A. Okey. Okey, Perlis merupakan wilayah yang terpisah dengan Kedah pada tahun 1842. Okey, kemudian B. Maharaja Siam mengiktiraf Sheikh Hussein Jamalullah di Bangkok sebagai Raja Perlis yang pertama pada tahun 1843. C. Baginda diberikan gelaran Pia Songkram Rama Wicit Willis Asrama Pia Felix. Okey, itu latar belakang. Okey, lepas tu pentadbiran. Raja Sheikh Hussein Jamalullah membentuk pasukan pentadbiran. Okey, itu yang pertama. Yang kedua itu terdiri daripada kalangan pembesar tempatan. Okey, lepas tu E. Tuan Sheikh Abdullah Ibni Sheikh Harun Jamalullah dilantik sebagai Raja Muda Perlis. Datuk Arau sebagai Perdana Menteri dengan gelaran Datuk Belat Patuka Sri Perdana Menteri.
Kemudian F, negeri Perlis dibahagikan kepada 22 mukim. Okey, kemudian G, hubungan luar. Hubungan dengan Siam terus berjalan dengan baik. Dan hubungan ini menjadi strategi Perlis untuk tidak diganggu gugat oleh kuasa lain. Okey, perundangan. H, berdasarkan Undang-Undang Kesultanan Kedah, sebagai rujukan, laksanaannya menitik beratkan kebajikan terhadap rakyat. Kemudian untuk Kedah, Kerajaan Kedah bermula sejak abad ke-7 dan merupakan antara kerajaan terawal di negara ini. B, pertapakan Islam di Kedah sejak abad ke-12. C, memulakan sistem pemerintahan Islam dengan pusat pemerintahan di Kota Bukit Meriam. Kemudian D, pemerintah pertama yang bergelar Sultan ialah Sultan Muzaffar Shah. Kemudian E, sistem pemerintahan diketuai oleh Sultan dan Pembesar serta disokong oleh undang-undang yang kemas dan teratur. Kemudian F, pembahagian wilayah diletakkan di bawah pengawasan pembesar daerah. Lepas tu G, setiap daerah diwujudkan mukim-mukim yang dikendalikan oleh kalangan penghulu. H, pada abad ke-19 terdapat 128 mukim di Kedah. Kemudian I, Kedah menjalinkan hubungan luar dengan Siam. J, hubungan dua hala ini berlaku dalam pelbagai cara seperti hubungan diplomatik, pentadbiran dan kewangan. Kemudian K, Kanun Undang-Undang Kedah yang pertama ditulis pada tahun 1650, yang memberikan hak kepada raja dan golongan pemerintah. Kemudian L, yang ini tidak ada dalam nota tapi ada dalam buku teks. So yang pertama ialah Undang-Undang 1060H. H itu huruf besar, hijrah maksudnya. Undang-Undang 1060H. Yang kedua. Nanti ya, yang kedua, yang ini, yang ketiga, yang keempat. Saya tulislah. So yang pertama ialah Undang-Undang 1060H. Yang kedua ialah Temera Dato' Seri Paduka Tuan 1075H ataupun dalam kurungan 1667. Ini pun ada kurungan 1650. Ini ialah tahun sekarang, tahun Masihi. H itu ialah tahun Hijrah. Yang ketiga. Yang ketiga ialah hukum kanun
Hukum Kanun Dato' Kota Setar. Adat bunga emas. Okey, yang keempat, adat kebesaran pada masa tabal. Orang besar. Yang kelima, adat meminang dan Undang-Undang 1199H dalam kurungan 1704. Okey. Ini yang ada dalam buku teks. 5 bab undang-undang Kedah. Exam tak ada. Dia tak akan keluar macam ni senang susah punya. Tak ada. Ini benda yang kecil saja. Dia hanya akan tanya benda yang besar-besar. Faktor kesan itu semua itu adalah. Kalau macam ni undang-undang ni tak ada punya. Okey, sudahkah? Sudah siap salin? Yang lain? Nanti saya tutup ni, ini tak ada. Okey ya? Saya clear. Okey. So, ini 2, lepas tu yang ketiga. Kelantan. Pertelingkahan antara Kelantan dengan Terengganu serta pengaruh Siam menyebabkan perubahan berlaku pada tahun 1812. Bagi mengelakkan ancaman Terengganu, Sultan Muhammad I membuat persetiaan dengan Siam. Maharaja Siam mengurniakan gelaran Pia Pipit Pakti. Ya, ada dalam nota Pia Pipit Pakti kepada Sultan Muhammad I. Okay, D. Siam meluaskan pengaruhnya di Kelantan hingga tahun 1909.
Okey, lepas tu pentadbiran. Sultan dibantu oleh para pembesar. Para pembesar. Okey, F pada tahun 1904 terdapat 3 jajahan. 3 jajahan. Iaitu Selatan Batu Mekebang, Pasir Putih dan Pasir Mas. Okey, G, peringkat paling bawah, pentadbiran dijalankan oleh Tok Kueng yang turut dibantu oleh imam. Okey, kemudian hubungan luar. Hubungan dengan kerajaan Siam dijalankan semasa pemerintahan Sultan Muhammad I. Sultan Muhammad I. Okey, I, Kelantan menjalin hubungan dengan Terengganu, Kedah, Patani dan negeri Melayu yang lain. Okay. Perundangan. Pelaksanaan Undang-Undang Syarak SYARAK, Syarak di Kelantan. Kelantan berada dalam keadaan aman dan makmur sebagai pusat perdagangan. Sebagai pusat perdagangan. Okey. Lepas tu kita pergi Terengganu. Okay. Pengasas Kesultanan Terengganu ialah Sultan Zainal Abidin I. Sultan Zainal Abidin I yang menaiki takhta pada tahun 1708. 1708 dan kekal memerintah sehingga tahun 1733. 1733. Di bawah sistem kesultanannya, negeri Terengganu merupakan negeri paling akhir menerima penasihat British. Okay. Kemudian C. Sultan dibantu oleh pembesar. Sama ada sebagai penasihat baginda atau dalam urusan pentadbiran wilayah dan daerah. Okay. Kemudian D. Sistem penghulu diperkemas ketika zaman pemerintahan Sultan Omar. Kemudian E, pemerintahan Sultan Zainal Abidin III dibantu oleh Tengku Musa, Tuan Hitam dan C. Abdur Rahim. F, pembesar bergelar Dato' Mata-Mata. Dato' Mata-Mata bertugas menyambut kedatangan pelawat atau orang kenamaan Terengganu. Okey, kemudian G. Sistem jemaah mesyuarat kerajaan. Sistem jemaah mesyuarat kerajaan dibentuk bagi memutuskan sesuatu hukuman atau peristiharan negeri. Peristiharan negeri. Anggotanya dikenali sebagai ahli mesyuarat. Ahli mesyuarat. Kemudian menjalin hubungan dengan Siam sejak abad ke-18. Sejak abad ke-18. I, menjalinkan hubungan dengan negeri Kelantan, Patani dan Johor. Membolehkan kedudukan negeri Terengganu sebagai sebuah negeri berdaulat diakui oleh negeri lain. Sejak pemerintahan Sultan Zainal Abidin I, sistem perundangan dan kehakiman berasaskan prinsip keadilan Islam. Prinsip keadilan Islam dilaksanakan. Okay, kemudian L,
Sultan Zainal Abidin III melantik Tengku Musa sebagai Ketua Jabatan Mahkamah. Ketua Jabatan Mahkamah untuk menjalankan urusan berkaitan keadilan dan perundangan. Keadilan dan perundangan. Pada tahun 1911, Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu. Bagi Diri Kerajaan Terengganu digubal dan diamalkan. And Hakim Mahkamah. Hakim Mahkamah dipilih secara teliti. Tolong kalau tempat kamu tu bising sangat, tolong mutekan soundnya, jangan ada sound supaya kita tak boleh dengar apa yang berlaku di sebelah kamu tu. Nanti mengganggu orang lain. Guna buku rujukan boleh. Tapi kalau latihan yang bukan macam ni punya, kamu kena salin lah. Okay. Okay, ini yang minggu lepas kita belajar. Okay, minggu lepas kita belajar. So sekali lagi, okay, saya nak cakap, okay, negeri Melayu tak bersekutu ini dia ada 5. Dia ada 5. Okay, start daripada P, KK, TJ. Okay, P ialah Perlis, K Kedah, K Kelantan, T Terengganu, J Johor. Okay, kena ingat 5 tempat ni. Okay, lepas tu. Kita pergi kepada yang minggu ni. Okay, so nanti kalau putus keluar masuk balik ada 10 minit lagi. Ada orang yang baru masuk kah? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Siapa sudah hilang? Sarjan ada tak? Sarjan ada. Okey, tak apa. Sambung. Okey, 4.2. Okey, 4.2. Okey, kita belajar. Okey, bagaimanakah British meluaskan kuasa di 4 buah negeri yang pertama? Sebab Johor dia adalah negeri yang paling last menerima penasihat British. So yang 4 ini, Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, kita tengok dulu strategi apa yang digunakan oleh British. Okey kita sama-sama. Okey, sebelum kehadiran British, Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu memang adalah di bawah pengaruh Siam. Okey, sebab 4 buah negeri ini mereka menjalinkan hubungan yang baik dengan Siam di bawah pemerintahan Siam lah. Okey, hubungan British dengan Siam pada abad ke-19 telah memberi kesan besar kepada negeri tersebut. Kedudukan strategik dan kemakmuran 4 negeri ini menarik minat British. Namun, British sukar untuk meluaskan kuasa selagi negeri tersebut masih di bawah naungan Siam. So, British pada masa itu dia berminat untuk mendapatkan 4 buah negeri ini. Tapi masalahnya 4 buah negeri ini adalah di bawah naungan Siam. So macam mana dia nak dapatkan daripada kuasa yang kuat seperti Siam ni? Ya, dia tak boleh serang Siam sebab Siam ini dia kuat. Ya, Siam ini dia berkawan dengan kuasa lain yang kuasa asing yang lain. Jadi dia tidak boleh menyerang ke ni semua tak boleh. Alright, kita tengok faktor dia. 5 faktor ini kena ambil.
Lima faktor ni kena ambil, ini penting. Okey, faktor perluasan yang pertama. Sebab 4 buah negeri itu kedudukannya yang strategik. Okey, kenapa strategik? Ya, dia strategik sebagai kawasan penting kepada perdagangan lah. Okey. Okay, kedudukan Kelantan dan Terengganu, terutamanya dua negeri ini, dia adalah kawasan laluan antara Siam dengan Singapura. Siam dengan Singapura. Okey. Lepas tu yang kedua. Okey, kalau dia sudah dapat 4 buah negeri ini, dia boleh menghalang kemasukan kuasa barat yang lain. Okey, dia boleh menghalang lah. Kalau dia dapat dulu 4 buah negeri ini, negeri yang lain contohnya kuasa asing yang lain contohnya Perancis, Jerman, Amerika Syarikat dan Rusia, mereka tidak ada chance untuk dapatkan kawasan-kawasan di sinilah yang 4 buah negeri itu. Okey, yang ketiga, kemakmuran dan juga kekayaan sumber hasil yang ada di 4 buah negeri ini. Okey, contohnya Kedah dan Perlis. Dua negeri ini dia boleh membekalkan sumber bahan makanan. Ya, contohnya hasil pertanian ataupun hasil penternakan kepada penduduk di Pulau Pinang. Okey, so tempat ni dekat dengan Pulau Pinang. So selain daripada seberang perai yang dua bab yang depan kita belajar, selain daripada seberang perai yang dijadikan kawasan pertanian, okey, so dia rasa Kedah dan Perlis ini pun boleh membekalkan makanan dan juga makanan pertanian dan juga penternakan. Okey, untuk Kelantan dan Terengganu pula, okey, dua kawasan ini dia boleh membekalkan pelbagai barangan dagangan. Sebab dua negeri ini mereka menjalankan aktiviti pembuatan seperti pertukangan dan juga pembinaan kapal. Okey, so mereka boleh dapat alat-alat pertukangan ataupun kapal-kapal boleh dapat daripada dua negeri ini. So empat negeri ini ada kepentingannya, ya, kemakmuran dari segi sumber hasil. Okay, yang keempat, menghubungkan Burma dengan Pulau Pinang. Okay, pada masa itu mereka berhasrat nak menghubungkan Pulau Pinang dengan Burma. Okay, so Burma ini di atas sana kan. Jadi bagaimana dia nak menghubungkan? Kalau dia nak buat jalan raya macam itu, dia mesti lalu Kedah, Perlis, macam tu naik atas baru sampai Burma kan. Okey, jadi British berhasrat menghubungkan Burma yang dikuasai dengan Pulau Pinang dan Singapura. So kalau dia nak membina jalan raya, kereta api dan telegraf antara Burma dengan Pulau Pinang, British dia mesti mendapatkan negeri-negeri yang di atas. Okey, jadi ini boleh menjamin kepentingan perdagangan dan keselamatan British. Okay, yang kelima, beban orang putih. Okey, beban orang putih saya harap you all masih ingat lagi, iaitu orang putih itu mereka anggap mereka penting sangat, ya, bertanggungjawab mereka untuk membantu negeri-negeri yang dijajah, macam itulah beban orang putih. Okey, British mendakwa Siam melakukan kekejaman di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Ya, dia cakap Siam ini melakukan kekejaman terhadap 4 buah negeri itu. So ini ialah tanggungjawab mereka untuk melepaskan 4 buah negeri ini daripada naungan Siam. So ini ialah dasar orang putih. Okay. Jadi 5 faktor ini kena ingat, ya, sebab inilah yang akan keluar nanti, faktor perluasan kuasa. Ya. Okay. So strateginya macam mana? Okay. Strategi. Okay. Perluasan kuasa British di 4 buah negeri ini dijalankan secara berperingkat. Negeri tersebut di bawah naungan Siam, dan tindakan agresif akan menimbulkan masalah dengan Siam. So, 4 buah negeri itu ialah di under Siam. Jadi kalau mereka bertindak melulu pergi menyerang ini akan menimbulkan masalah. Jadi British menggunakan strategi perjanjian untuk memastikan kejayaan. Jadi dia tak boleh buat manipulasi. Dia tak boleh buat desakan, paksaan. Semua ni tak boleh buat dengan Siam. So apa yang British boleh buat, dia menggunakan kaedah perjanjian. Okay. Kedudukan British di Pulau Pinang memudahkan British memantau perkembangan yang berlaku di negeri Melayu sebelum bertindak mengadakan perjanjian dengan Siam. Okay, kita tengok.
Apakah nama perjanjian yang mereka buat? Iaitu Perjanjian Bangkok 1909. Ya, sebelum mereka buat perjanjian ini, mereka pernah lagi buat perjanjian, banyak kali perjanjian. 1, 2, 3, 4, last baru Perjanjian Bangkok. Baru mereka berjaya dapatkan 4 buah negeri. So yang pertama ialah Perjanjian Bern tahun 1826. Pada masa itu mereka buat perjanjian, lepas tu lepas tu gagal. Okay, Perjanjian Sulit yang 1897, perjanjian kali kedua pun gagal. Kali yang ketiga Perjanjian Sempadan 1899 gagal. Perjanjian 1902 gagal. Last Perjanjian Bangkok 1909 berjaya. Okey, 5 kali buat perjanjian. Okey, kita tengok balik A. Bagi Kerajaan Siam, Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu, okey, 4 buah negeri ini adalah di bawah naungannya. Negeri tersebut dikehendaki menghantar bunga emas dan perak. Ini ialah bunga emas. Tiap-tiap tahun, 4 buah negeri ini dia kena hantar bunga emas ataupun bunga perak. Ya, setiap 3 tahun kepada Siam sebagai tanda pertuanan Siam serta kepatuhan kepada kuasa Siam. Ini ialah bagi Siam. Siam rasa ya tiap-tiap 3 tahun mereka akan hantar bunga emas, bunga perak kepada saya sebab mereka akur dengan saya. Mereka anggap saya sebagai tuan macam tu. Itu ialah anggapan Siam. Tapi sebaliknya untuk Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu, mereka menganggap penghantaran bunga emas dan perak ini ialah tanda persahabatan. Ya, orang lain fikir, kita fikir lain macam tu. Orang ingat ini ialah tanda kita patuh kepada Siam. Tapi untuk negeri Melayu mereka berpendapat ini ialah tanda persahabatan. Okay. Pengaruh Siam ke atas 4 negeri ini kurang menyenangkan British. Maklumat British untuk memastikan laluan perdagangan